Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nak test, saya nak test audio dulu. Kalau boleh dengar, nampak, tolong type yes dekat dekat ni. Boleh dengar? Zam, Iza, chat, Suat. Boleh dengar? Ron, boleh dengar Ron Okey, kejap. Saya ada feedback daripada bunyi tu pula. Kejap Mananya bunyi dekat saya, bunyi keluar dekat sini juga. Kejap Okey. 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 Okey, kita mula je ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Macam mana nak mutekan sound ni? Kejap. Okey. Double sound ni. Kejap jarang pakai yang dekat apa Facebook ni tu yang kejap macam mana nak mute dia punya sound ni. Playback. Okey, kita mula je ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Macam mana nak mutekan sound ni? Okey, kejap double sound ni. Kejap jarang pakai yang dekat. Oh, tu dekat phone. Okey. Okey, kejap. Okey, dah settle. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih kerana menyertai kita punya FB Live ni. Saja saya buat ada perbincangan dalam grup CTFX. Saya juga forwardkan ke Telegram group. Bagi siapa yang tak ada dalam Telegram group lagi, ini kita punya Telegram group punya link bagi siapa yang tak ada lagi kejap. Ini kita punya Telegram group, saya letak dekat komen tu Okey, ni kita punya Telegram group punya link lah Okey. Speaker on. Boleh dengar. Okey. Okey, kita mula je. Assalamualaikum. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ramai lagi yang masih bercuti. Bagi mereka yang menyambut Tahun Baru Cina, saya ucapkan Kongsi Fat Chai. Tahun baru, semangat baru. Hopefully anda spend masa yang berkualiti bersama dengan keluarga dan cari peluang untuk improve yourself dalam tahun baru ni dan mendapat kesihatan dan seterusnya Okey, jadi kita mula je. Topik kita pada malam ini adalah sebelum kita mula saya baca disclaimer dahulu. Dagangan secara online mempunyai risiko. Sesi ini bertujuan untuk pendidikan Topik kita pada malam ini objektif dagangan, model, saiz, posisi jadi kalau rajin tu share lah kita punya video, kita punya live ni lah, share kepada rakan-rakan semua Okey, jadi soalan pertama yang saya nak tanya kepada ramai, mengapa anda trade? Itu something yang soalan yang ramai yang jawab dia trade untuk buat duit lebih. Ni something yang kita kena fikirkan lah. Apa objektif kita dalam dagangan Ada nak tengok video Nah, tengok saya punya muka ni ada orang dia Ni live, ini live jadi kalau ada dengar lepas jam 11 tu dah tak live Okey, ada orang ni. Muka saya tak perlu, kemudian saya letak muka saya. Okey, yang pentingnya kandungan kita punya presentation kita punya pengisian pada sesi malam ini Okey. Ini dia. Soalan yang biasa saya tanya kepada ramai orang lah. Kenapa anda trade? Ni satu yang jarang ditekankan. Ramai yang menekankan kepada nak buat extra income lawa headset baru lawa, thank you. Ini dia.
fikirkan kenapa anda trade. Fikirkan secara mendalam. Apabila anda trading ni sebagai seorang retail trader, kita ni istimewa sikit. Letak kamera, letak kamera lah. Kita ni istimewa sikit. Kita ni adalah pelabur, kita juga adalah trader pada masa yang sama. Ada yang trade sebab nak buat duit lebih, extra income. Boleh nak buat extra income, ini memang apa yang kita buat daripada kita simpan duit, kita letakkan duit kita untuk buat lebih banyak. Cerita dia, apa sebenarnya objektif anda apabila anda trade ni? Tak kisah sama ada trade forex, saham, komoditi, indeks, options dan apa juga yang anda dagangkan. Fikirkan kenapa anda berdagang. Ada yang trade untuk buat income, untuk simpan satu jumlah untuk dia bersara. Itu retirement plan. Kita trade untuk retirement plan. Jadi kalau anda trade untuk retirement plan, dia adalah untuk jangka masa yang panjang. Tak adanya kita depo 1,000 hari ni, 3 bulan kemudian kita nak retire, nak bersara. Mungkin ada yang bernasib baik, dia tekan-tekan jadi dan cukup untuk dia bersara. Jadi 1,000, jadi 1,000,000 ke berapa cukup untuk beli bulan. Cerita dia, apabila anda meletakkan satu target untuk retire, untuk anda bersara, letakkan satu target date. 10 tahun, 15 tahun. Cukup dana dia dan cukup fund dia macam kita simpan dekat EPF, sama juga macam kita simpan tabung haji dan segalanya. Ada yang trade untuk investment portfolio. Dia nak simpan, dia nak trade dan kumpul satu jumlah cukup untuk dia menjadikan satu dana yang dia boleh keluarkan setiap bulan sebagai perbelanjaan bulanan dia. Ini yang akan saya tekankan pada malam ini, di mana kita akan lihat bagaimana kita merangka kita punya strategi secara melihat investment portfolio, melihat dagangan ni sebagai satu pelaburan. Dan yang ketiga, anda mungkin trade untuk simpan satu jumlah cukup untuk membuat pembelian sesuatu yang major, sesuatu yang besar, membeli rumah, kereta dan sebagainya. Sama juga seperti retirement plan tadi, objektif kena clear, jumlah kena clear dan letakkan target date. Dan ada yang trade untuk extra income. Untuk extra income ni kita dia lebih berjangka pendek dan pastikan dana yang anda gunakan tu adalah disposable. Maksudnya satu jumlah, satu modal yang bukan duit simpanan tetapi duit lebih, disposable. Kalau ada emergency kita tak perlu duit tu. Itu untuk extra income. Boleh kalau kita combinekan dia dengan portfolio investment, di mana kita menggunakan market money, menggunakan duit lebih. Ni something yang kita akan saya bincangkan lebih lanjut dalam siri webinar kita di XM. Okey. Jadi sebelum kita sampai kat yang saya nak cuba sampaikan di sini adalah mengenai objektif. Jelas. Setkan objektif anda. Ketahui, fikirkan kenapa anda berdagang. Kenapa anda trade ni. Objektif dia kena clear. Kena something yang achievable lah. Something yang boleh dicapai. Pastikan anda tahu apa jumlah yang anda nak capai. Jangan kata trade sebab nak kaya. Kaya tu berapa? Letakkan jumlah dia. Letakkan satu jumlah yang boleh sesuai dengan modal yang kita keluarkan. Jangan kata saya letak 100, saya nak jadikan 1,000,000 dalam tempoh sebulan. Itu something yang kita dengar pun macam tak betul. Jadi fikirkan benda-benda ni semua. Objektif setting anda. Apa yang anda letakkan sebagai objektif dagangan anda. Yang keduanya adalah mengenai pengurusan risiko, mengenai pengurusan sistem dan yang selanjutnya yang biasa kita dengar mengenai money management, ataupun bahasa lain dia adalah position sizing model. Position sizing model basically kita tahu berapa jumlah yang kita nak letak dalam satu entry, dalam satu trade idea tu kita nak letak berapa.
Satu hari entry kita nak letak berapa, sekali jalan EA nak letak berapa, dan yang ketiganya adalah mengenai pengurusan portfolio, apa yang anda nak laburkan dan bagaimana anda membahagikan modal anda. Jadi ini something yang kita akan lihat selepas ni. Fikirkan yang sebelum kita, apabila kita tengah setkan kita punya objektif tu, fikirkan faktor diri kita. Ini adalah something yang ramai abaikan, ya. Dia fikir trade dan Waalaikumsalam Abang Yanto, Arianto. Dia trade tanpa dia ikut-ikut. Dia ini adalah satu bisnes, ya. Bisnes ni apabila kita buat, kita kena basically ukur baju di badan sendirilah, Kita kena lihat diri kita. Apabila anda set objektif anda kena lihat diri kita sendiri, daripada tiga sudut. Yang pertama, isu dalaman kita, sama ada private life kita, benda-benda personal kita, adakah terdapat sebarang faktor yang mengganggu, yang boleh menjejaskan kita punya dagangan, pelaburan, public life kita, bagaimana kita menampilkan diri di halayak ramai, bagaimana public life kita boleh menekan kepada emosi kita. Financial stability, jangan trade dalam keadaan terdesak. Sama juga macam kita melabur apa lain, jangan trade dalam keadaan terdesak lah. Lihat kepada toleransi kita kepada risiko, dan apabila kita penggunaan modal, adakah kita menggunakan core capital ataupun disposable tadi, sebab itu akan menentukan objektif dagangan anda. Bagaimana sekiranya kita menggunakan core capital kita akan, maksudnya modal kita sendirilah, kita tak ambil risiko besar, Sebaliknya, apabila kita menggunakan duit lebih tu, anda nak ambil risiko 100% ke 50% ke, itu terpulang, Tetapi cerita dia, fikirkan modal yang kita gunakan, sejauh mana kestabilan kewangan kita. Dan yang ketiga adalah mengenai time factor. Selama mana anda nak letak dalam satu pelaburan, dalam satu sistem dagangan, selama mana anda nak trade, bekerja. Fikirkan benda-benda ni semua. Serta fikirkan faktor diri kita, apakah masa yang anda ada untuk analisa serta actually trading tu sendiri. Sebabnya, sekiranya anda tidak mempunyai banyak masa untuk analisis, kenapa anda pergi scalping? Ramai yang fikir kalau dia scalp, dia masuk market cepat, keluar masuk cepat. Cerita dia, apabila kita masuk market dalam keadaan seperti itu, kita kena membuat pemantauan yang lebih. Kalau anda dapati diri anda dagangan itu mengganggu gaya hidup, cara hidup anda, ni something yang anda kena fikirkan, Wassalam dari Sarawak. Bagus. Okey, jadi benda-benda ni lah yang kita kena fikirkan, Fikirkan mengenai toleransi diri, time frame di situ maknanya adalah selama mana kita nak capai objektif kita, capital, penggunaan capital, kita kena lihat nilai, net worth kita. Bagi seorang yang mempunyai pendapatan yang disposable yang banyak, duit lebih yang banyak, dia nak ambil risiko tinggi, tak apa. Sebab dia ada income pada bulan yang akan datang dan seterusnya. Tetapi sekiranya itu sahaja modal yang kita ada, anda kena fikirkan, strategi anda untuk capai objektif anda. Objektif di situ adalah apa sebenarnya, kenapa anda trade, bagaimana anda trade, dan pengalaman apa dan kat mana kita letak duit. Benda-benda ni kena difikir dan disesuaikan dengan diri kita. Nampak tak penting, tetapi sekiranya anda tidak mempunyai objektif dalam dagangan anda, apa yang kita biasa buat, saya buat mistik yang sama, kesilapan yang sama. Saya buat macam ni dulu masa mula-mula saya trade, letak duit, trade, tak ada risk management tu out lah, letak, dan kadang-kadang tu jadi. Cerita dia, apa yang biasa kita buat, kita letak $100, trade jadi $100. Dalam akaun ada $200. Apa yang kita buat, kita withdraw $100 tu,
belanja $100 yang dalam akaun, kita ingat itu duit market. Kita trade, ambil risiko tinggi, tak apa. Sementara tu $100 yang kita dah withdraw tadi, kita belanjakan habis. Belanja yang tak ada menambah nilai kepada diri kita. Belanja yang mewah. Dan akaun yang ada tu, kita belasah dia. Dan apa yang biasa jadi, hancur. Ni selalu biasa jadi kan. Lepas tu kita kata, oh tak apa, aku masih profit. Ni. Fikirkan, anda dah profit ke cara tu? Sebabnya, duit asal anda tadi, anda keluarkan dan anda pergi belasah dia. Lepas tu, 100 yang dalam tu duit market, kita belasah juga. Dan belasah-belasah modal habis. Itu yang anda kena fikirkan. Jadi, buat perancangan untuk pelaburan anda. Kita akan tengok dalam slide seterusnya mengenai bagaimana kita membentuk portfolio untuk pelaburan. Rangka strategi kita dalam dagangan ni, fikirkan apa jenis portfolio yang kita nak bentuk pelaburan. Ramai dah ada benda ni. Contohnya, anda ada ASB, anda ada EPF, anda ada tabung haji, anda ada fixed deposit, ada juga yang pergi kat mutual fund, ada yang simpan dalam dalam insurans yang link dengan investment dan sebagainya. Tulis, rancang kita punya portfolio pelaburan. Wassalam ni. Jadi fikirkan benda-benda ni, apakah jenis portfolio yang kita nak bentuk, adakah dia bersifat agresif, adakah dia bersifat defensif, income kalau kita buat something untuk fix ASB dan lain-lain tu, spekulatif ataupun hybrid. Saya seorang yang membentuk hybrid portfolio. Lepas ni kita tengok. Jadi fikirkan apa yang kita laburkan ni. Jadi apa yang saya cuba sentuh kat sini adalah melihat secara holistik, melihat secara besarnya kat mana perancangan kita untuk kewangan kita dan bagaimana kita trade dan kita sumbangkan kepada satu portfolio sebagai satu investment portfolio, satu portfolio pelaburan menggunakan modal dan juga trading dalam pelbagai benda. Contohnya seperti forex, seperti saham, seperti futures trading dan lain-lain. Jadi sebelum kita ke arah tu, fikirkan mengenai risiko. Ini adalah pyramid of risk di mana yang kat bawah tu base dia adalah instrumen yang yang mempunyai risiko yang amat-amat rendah. Cash saving, money market seperti fixed deposit dan lain-lain. Dan investment link insurance, itu adalah base. Jadi yang kat sini sepatutnya kebanyakan pelaburan kita letakkan kat situ. Ramai yang kata macam mana nak letak? Saya modal nak trade 100 je. Lepas ni kita tengok. Equity, saham, corporate bond, ETF, REITs, serta yang lebih tinggi lagi risiko dia, spot currency, futures dan juga commodities. Apa beza di antara pelaburan dan juga trading ni? Kebiasaannya adalah dari sudut leverage, di mana kat pelaburan tak ada leverage. Kita letak banyak tu, itulah dana kita. Dekat trading kadang-kadang kita ada bonus, kadang-kadang kita ada leverage. Itu biasanya perbezaan besar dia. Lepas ni saya open untuk questions. Okey. Fikirkanlah benda-benda ni. Kat mana kita letak duit? Apa objektif anda? Kat mana anda letak duit? Dan saya buang muka, saya kacau. Okey. Dan kat mana, instrumen apa yang kita letakkan. Beza dia, kalau kita trade sendiri ni, kita ada mutual fund yang campur-campur. Ada fixed asset, ada variable asset. Variable asset ni maksudnya yang turun naik value dia. Jadi fikirkan, start merancang kewangan anda. Kita akan lihat selepas ni bagaimana kita menggabungkan bersama dengan trading. Bagaimana kita menggabungkan di antara trading dan juga kepada pelaburan. Okey, sekejap. Dia berlari. Okey. Ini adalah something yang anda mula fikirkan pada masa ni.
income anda, pendapatan anda. Pendapatan ni terdiri daripada dua, aktif dan juga fix. Aktif ni dalam erti kata lain, fix tu adalah passive income. Aktif ni adalah something yang anda kena bekerja. Selalu saya baca kat luar tu orang sebut mengenai trading dan nak capai financial freedom. News for you. Trading bukan untuk financial freedom. Selagi kita trade, kita bekerja. Kita bekerja. Bayangkan kalau dah umur kita katalah 95, insya-Allah umur dah tua. Duduk kat tangga masjid, tanya kat Pak Imam. Mam, hari ni Euro USD naik ke tak? Fikirkan benda ni. Umur dah 95 ni. Bukan kata 95 tak boleh start trading. Tetapi sepatutnya kalau anda trade masuk umur macam umur saya dah 40 lebih waktu ni. 45 tahun lagi saya tak nak trade dah. 45 tahun. Saya tak nak duduk kat tangga masjid tu tanya Pak Imam, Euro USD naik ke turun hari ni. Saya tak nak tanya soalan tu. Jadi fikirkan benda ni. Dan itu active income. Itu adalah pendapatan yang kita bekerja, anda bekerja kat office, berniaga dan lain-lain, itu active income. Passive income, fixed income adalah sesuatu yang tetap. Tiap tahun kita ada ASB contohnya, biarpun turun naik sikit tapi kita tahu ada jumlah dia. Fixed deposit, bond, ETBS, kalau kat Malaysia ni banyak ETBS dan lain-lain. Itu adalah passive, fixed income. Kita ada banyak lain, kita ada REITs dan sebagainya. Fikirkan bagi Bumi Putra, anda ada contohnya amanah hartanah Bumi Putra dan lain-lain. Explore benda-benda ni. Saya tak boleh bagi nasihat pelaburan. Apa yang saya cuba sampaikan adalah untuk anda mula berfikir mengenai ke mana anda letakkan duit anda. Biasanya apabila kita ada income, kita pergi kat expenses, perbelanjaan. Nasihat saya, kalau anda buat anda punya belanjawan sendiri ni, rancangan perbelanjaan sendiri ni, tolong jangan buat dia bulan-bulan. Buat dia untuk tahunan. Sebabnya if you work on monthly, jumlah dia tak akan pernah cukup. Anda akan lihat satu yang tak ada. Dah tolak, belanja anak, belanja apa, tak cukup. Wassalam dahlan. Jadi benda ni anda kena mula fikirkan dan rancang dia untuk tahunan. Lepas ni kita tengok saving anda sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah income tahunan anda serta investment anda. Ini adalah satu kaedah yang nasihat yang saya ikutlah. Dan kita dah tahu lebih kurang berapa kita nak invest untuk sebulan. Sebab ramai yang kata, macam mana nak buat benda ni? Aku trade ada modal 100 je. Soalan saya yang tanya, yang letakkan macam tu, dia macam ni. 100 tadi, kalau stop out account anda, lebur 100, anda depo lagi tak? Itu soalan saya. Sekiranya jawapan anda adalah yes, saya depo lagi kalau ada duit nanti. Maknanya kita tak ada perancangan untuk pelaburan kita. Kita melabur bila cukup. Kita tak ada satu jumlah yang kita letakkan untuk perbelanjaan. Basically perbelanjaan kita pun tak ni, selagi ada duit kita belanja, lebih-lebih tu lepas tu baru kita nak fikir untuk saving ataupun untuk melabur. Selagi kita buat benda tu, kita nak keluar daripada kepompong bergantung kepada kerja, bergantung kepada active income, anda payah nak keluar daripada tu. Sebab itu benda ni adalah asas kepada perancangan kewangan kita, kat mana kita nak letak duit kita dan kita lihat sumber-sumber income kita dan bagaimana kita membuat strategi. Jadi ini adalah something yang anda boleh mula fikirkan. Katalah kita ni adalah contoh, wassalam. Ini adalah contoh mengenai bagaimana kita membuat strategi portfolio pelaburan. Cerita dia come up with satu figure, come up with satu nombor yang achievable. Bagi yang trading
terutamanya trading forex. Kalau saya sebut 5% sebulan, dia kadang-kadang gelak. Gelak. Ramai yang gelak. Dengar 100 ribu buat 5%. Mana boleh. 100 buat 5%. Mana boleh. Cerita dia macam ni. Letak dulu. Letak satu jumlah lah yang anda nak keluarkan. Katalah kita letak kepada satu sistem yang boleh jana 5% sebulan. Ini termasuk adalah untuk pendapatan tetap yang membuat annual. Contohnya ASB, contohnya tabung haji, contohnya fixed deposit, contoh yang pelaburan hartanah dan lain-lain. Fikirkan benda ni. Start merancang lah. Dan katalah kita letak something yang kita yang boleh tercapai 5%. Biarpun bagi saya 5% tu agak tinggi, tapi letak dahulu 5%. Ni contoh, kita nak bina satu portfolio dan investment portfolio kita nak kumpulkan dia sehingga jumlah 100,000. Ini contoh. Anda boleh tukar jumlah ni. Bagi siapa yang nak slide ni, saya akan post dekat grup Telegram selepas kita punya live ni. Anda boleh dapatkan dekat situ. Katalah kita nak bina satu portfolio sehingga 100,000 USD. Okay? Dan daripada 100,000 USD tu kita nak dapatkan 5% sebulan, maknanya $5,000. Drawdown, maksudnya kerugian bulanan dia, kita punya tolerable punya level adalah 2.5%. Maksudnya sekiranya 100,000 kita dah ada, kita trade, kita rugi 2,500 bulan tu, kita stop trading untuk bulan tu. Dan kita letakkan risk of ruin. Ni satu nilai di mana sekiranya dia kena, kita punya perniagaan tu tak cantik. Maksudnya 2,500 tadi kan, kita trade rugi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan berturut-turut kita rugi, capai 30,000, kita tak trade dah. Okay. Jadi fikirkan objektif pelaburan kita, apa yang kita nak capai, dan kita bahagikan dia kepada dua. Ini something yang jarang orang fikir. Dia ramai yang macam ni lah. Kalau ada duit lebih, dia nak letak semua dekat forex, dekat saham dan lain-lain. Ada mula fikirkan benda ni. Even saham pun ada yang trade untuk dividen, untuk jangka panjang. Dan dalam dividen bearing punya, dividen counter, contohnya dekat US, dekat Malaysia ni, kita ada saham yang counter-counter yang memberikan dividen. Fikirkan benda ni. Ini adalah satu konsep notional, di mana kita akan berdagang based on berapa yang kita akan simpan untuk satu jangka masa ke depan. Kita ambil lah perancangan untuk setahun. Katalah setiap bulan anda ada $200 untuk melabur. Sebab tu saya katakan tadi, buat dia untuk setahun. Kita tak katalah anda start daripada zero. Anda ada setiap bulan $200. Setiap bulan kita ada $200. Apa yang biasa kita buat, kita letakkan ASB contohnya. Kita letakkan mungkin, kalau 200, 800 lah kita letakkan dalam ASB. 500 kita letak, 300 dan apa juga. Anda boleh main dengan nombor ni nanti. Tukar-tukar dia. Yang slide saya hantar kat situ nanti adalah dalam bentuk PDF. Jadi anda boleh copy dia, letakkan dalam Word dan anda main dengan jumlah ni. Okey. Katalah setiap bulan kita ada $200 sebulan. Okey, untuk kita melabur. Dan setahun, maknanya kita ada 2,400. 200 kali 12. Fikirkan benda ni. Katalah, kita ada, biasanya apa yang ramai buat adalah dia depo direct. $200 tu, trade. Dia trade, lebur, letak balik. Ataupun dia dah withdraw, dia enjoy duit tu, tak ada, dia tak ada apa-apa. Ataupun dia letak je lah, letakkan ASB ke, tabung haji ke, apa ke kan. Ataupun dia simpan dekat akaun bank, tanpa memikirkan apa sebenarnya satu strategi yang kita boleh guna pakai. Kita ambil lah portfolio pendapatan tetap dekat situ, kita ambil lah ASB, dan katalah ASB tu dia punya pulangan biasanya 6-7%. Kita letaklah 5% lah, kita letak 5%. Okey.
ini something yang anda, you can start working on this. Hadir. Hadir. Okay. Jadi anda boleh start, mula fikirkan. Tak payah letak $200 dalam akaun anda. Tak payah. Start berfikir macam ni. Katalah kita ada satu sistem, janganlah letak 40, 50%, 30% tu kita tahu itu amat sukar untuk this is being I'm being very very jujur lah. Kita nak dapat, tak payah cerita 20% lah. Nak maintain 10%, maybe untuk satu tempoh, contohnya setahun tu mungkin. But if anda melihat jangka panjang, maintaining a 10% punya gain adalah amat sukar, amat susah. Nak consistently nak buat 10% tu adalah sukar. Amat sukar. Biasa kita dengar 400, 500%. Ada juga yang pergi compound account. Nah, malam ni kita akan tengok kenapa saya tak galak. Saya tak compound account. Saya compound portfolio. Lepas ni anda tengok. Katalah balik kita ada $200. $200 tadi. Jadi setahun kita akan ada 2,400 kalau kita tak letak $200 tu mana-mana. Okey? Kita letak di dalam bawah bantal lah. Kita letak di bawah bantal. Maknanya setahun tu akan ada 2,400. Okey, apa yang anda boleh buat adalah anda mula merancang. Merancang untuk untuk melihat satu sistem yang memberikan pulangan 5%. 5%. Depend kepada sistem anda. Mungkin ada yang 8%, ada yang 7%. Yang penting anda merancang dan anda tahu performance anda. Apa yang kita boleh buat? Pastikan drawdown anda tak lebih separuh daripada jumlah itu. Masalahnya kalau anda kira dia daripada 200. Ingat, ini adalah satu pelaburan. Kita tak lihat 200. Kita akan lihat daripada sudut konsep notional. Bagi ramai trader, masalah dia modal. Itu dia. Jadi dia nak start dengan kecil. Masalahnya kalau kita start dengan kecil, anda tahu, lebur, anda akan depo lagi. Masalahnya macam ni. Anda tak tahu modal perniagaan anda sebenarnya. Itu something yang kita kena fikir, benda-benda ni. Jadi, apa yang kita buat adalah, kita akan melihat sistem kita berdasarkan notional, iaitu 2,400 tadi. Instead of anda melihat 200. Jadi macam mana nak buat benda tu? Okey. 5% daripada 2,400 adalah $120. Drawdown kita hadkan dia kepada $60. Jadi, dalam akaun kita ada 200 tadi. 200. Jangan letak 200. 200 tu anda parking. Fikirkan $200. Letakkan jumlah yang anda nak risikokan sahaja dalam akaun anda, iaitu sebanyak $60. $60. Tak payah letak 200. Kenapa? Kita punya risiko tadi anda nak letak ke semua. Letak, kita punya risiko tadi ingat notional, iaitu kepada bulanan, kepada $60 ni. Okey? Untuk bulanan. Letak $60. $140 lagi. Letak ASB anda. Letakkan dalam satu fixed income. Okey, apa yang kita buat? Kita trade. Katalah kita ambil cerita bulan bintang. Dia jadi. Okey? Dia jadi. Kita dapat tadi berapa? Kita dapat 120. Sekarang ini, modal anda, portfolio anda adalah untuk bulan seterusnya, kita balancekan balik, dia jadi 2,520. Okey? Apa yang ramai trader buat, dia pergi compound account. Tolong jangan buat benda tu. Okey? Sekarang ni kira balik anda punya gain. Gain 5% daripada 2,520, bermakna sebanyak $126. Drawdown 2.5%, $63. Jadi bulan kedua, kita ikut sistem yang sama, kita pantau prestasi dia, dan kali ini kita letakkan dalam
ASB kita, apa-apa fixed income anda, sebanyak jumlah ni, $117. Dan another $200 yang anda commit secara bulanan tadi, maksudnya kita tetap depo, tapi tak depo dalam account trading. Kita letakkan dia sekiranya kita dah dalam bulan pertama tadi kita buat 5% atau lebih, ataupun berapa jumlah kita keluarkan. Jangan ni lepas tu ada compoundkan kaedah ini. Jadi dalam ASB anda sekarang dah ada 457. Tu jumlah dia. Dan dalam account trading anda $63. Ini yang anda buat bulan ke bulan, bulan ke bulan. Bulan ketiga seterusnya kira balik, bulan keempat kira balik, bulan kelima kira balik. Dan ini yang anda buat. Sekiranya anda rugi, ini pula yang berlaku. Instead of anda ada 2,400 tadi, katalah bulan tu anda rugi. Semua entry anda rugi. Anda rugi 2.5%. Anda rugi sebanyak $60. Okey? $60. Apa yang anda buat? 200 yang anda commit. Jangan pergi, dah rugi tengah bulan. Alamak, dah ni. Berhenti trade. Disiplinkan diri anda daripada segi itu. Jangan pergi, orang Sarawak cakap berkarih cari modal. Jangan. Pastikan trading ni anda tak buat benda tu. Trading dalam itu akan mengganggu emosi. Fikirkan benda ni. Apa yang anda buat? Anda cuma depo $58.50. 2.5% daripada $2,340 size notional portfolio anda. Pada masa yang sama, anda punya ASB tadi tetap bertambah. Anda letakkan $200, tolak 58.5%. Anda letakkan dalam tu sebanyak 141.5%. Jadi maksudnya dalam portfolio anda dah bertambah menjadi 281.5%. Dan anda buat benda ni. Okey, setakat ini ada soalan tak? Ini penting. Ini something yang bagaimana anda merancang anda punya deposit dan kat mana anda letak duit. Jangan letak kat saving je. Cerita dia anda letakkan something yang menjana, ataupun anda boleh lihat kepada fixed deposit dekat Maybank contohnya, ada yang 1 month. Ada pelbagai. Saya tak boleh bagi nasihat pelaburan, tapi fikirkan apa yang anda buat, kat mana anda parking duit, dan pastikan duit anda menjana income balik kepada anda, bukan letak kosong. Ni benda yang anda fikirkan. Boleh? Okey. Dan apa yang anda buat, sekiranya sampai risk of ruin anda, tak ada yang sama, ada yang letak 30%, ada orang nak hilang semua pun tak apa, 100% dan sebagainya. Jadi fikirkan benda ni, dan tahun kedua, anda akan ada notional yang baru balik. Jumlah terkumpul, katalah tahun tu, ulang sekali lagi, alamak, playback nanti. Slide sebelum $120 sama dengan 3 USD. 120 tolak. Itu kita punya ni tadi. Kita punya keuntungan. 120 yang ni. Yang kita nak letak tadi 120 untung, gain 5%. Kita punya untung kan. Cerita dia, kita kali ni kita riskkan 2.5%, $63. Jadi instead of anda keluarkan 120 tu semua, dalam ni jadi $63 dalam trading account. Kita withdraw. Tolak. Faham? 120 tu untung daripada yang pertama tadi, 5%, 120 yang ni. Faham? Jadi dalam trading account kita, instead of 60, dia jadi $63. Kita keluarkan apa yang tu, kita keluarkan. Slide ni dapat dekat Telegram group lepas ni. Okey? Don't worry, saya post kat situ lepas ni dalam bentuk PDF. Okey. Yang ni okey. Ini kalau untung. Kalau rugi, ini yang berlaku. Jadi kita tak, ini yang something yang anda kena fikirkan. Amat penting. Ramai trader dia buat letak, aku ada $200, letak $200.
Don't. Rancangkan tahunan, rancangkan secara setahun apa yang ada nak buat, fikirkan dan banyak mana risiko kita. Profit 5% tu withdraw masuk. Not everything, Badri. Apa yang kita buat yang ni, you leave some. $3 kat sini. $3. Kalau contoh $200 tadi, faham? Maknanya dalam account tu, dalam account trading, portfolio dagangan kita cuma letakkan 5%, 2.5% daripada portfolio at all time. 2,520 darab dengan 2.5% is $63. Kita maintain jumlah itu saja. Boleh? Bukan 80-20. Ini bukan cerita pasal market money. Bukan. Saya tak masukkan market money. Next time saya akan masukkan market money. Ini cuma kita letakkan jumlah yang kita dalam sistem saja. Ada boleh letakkan bawah $63 tu untuk market money dan seterusnya. Masalahnya ramai letak $200, letak $200. Itu something yang jangan dibuat. Fikirkan benda ni. Okay? If you want to letakkan di bawah sistem anda, nak letakkan konsep market money, anda nak letakkan apa lain-lain, itu lain. Tapi ini adalah mengenai asas kepada portfolio management. Tu kira peruntukan bulan untuk trade. Yap. Cerita dia, don't think secara monthly. Think secara yearly. Setahun, annual. Sebab, the moment anda terlalu fokus kepada monthly, anda akan dapati banyak masalah biasa, modal tak cukup. Itu yang ramai trader dia buat ni. Dia kumpul, dia trade, letak satu jumlah, trade. Kan? Lepas tu, trade, keluar tak jadi apa, dia pergi belanja entah apa-apa, yang dalam tu dia belasah, habis. Ataupun ada yang compound. Apa yang biasa jadi, tanya diri sendiri. Anda pun tahu jawapan hujung dia. Jadi fikirkan kaedah ini untuk anda mula merangka portfolio di mana pada masa yang sama anda membuat anda punya fix. Ikan arwah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nampak tak cara ni? Kita tak compound account, kita compound portfolio. Kalau dah sampai 5% monthly kena stop juga. Dia macam ni. Buat satu sistem di mana dalam sistem anda dinyatakan dengan jelas apa yang anda buat apabila anda sampai 5%. Adakah anda akan trade lagi? Adakah anda akan trade dengan anda trade dengan separuh jumlah ataupun apa? Cerita dia ikut yang sama. Itu saja. Apa yang saya cuba sampaikan adalah kena ada sistem. Jangan, bulan ni 5%. 3 hari trade dapat 5%. Itu biasa. Itu ramai yang buat kan. Okey, 5%. Lepas tu dia trade lagi. Cerita dia cuba compound dekat account. Tanya diri sendiri lah apa jadi biasa. Fikirkan apa yang anda buat. Jadi buat dia sebagai satu sistem. Objektif, keluarkan. Dan kalau anda nak trade juga boleh. Sistem market money contohnya, anda trade dapat 7%. Keluarkan 5%, 2% tinggalkan dalam dagangan, account untuk bulan tu, 2% trade. Tak ada masalah. Cerita dia, rancang. What you do when that happen. Jangan cuma trade, letak duit, compound. Lihat daripada sudut portfolio, compound portfolio. Nampak apa dia? Nampak tak kaedah dia? Dan ini sekiranya rugi dan kita apabila rugi kecilkan. Bukannya kita berfikir pasal recovery. Jangan buat benda mengarut lah. Bila kita cerita pasal recovery, you have to trade more when you recover. You will take higher risk when you are trying to recover. Sebab kita akan trade dengan equity yang lebih rendah. Dan cuba untuk capai jumlah yang lebih besar. Don't do that lah. Okay? Fikirkan benda ni. Okay. Model size posisi. Okay. Ramai yang nak account macam ni. Account menaik daripada sudut percentage dollar value dia. Peratusan, 5%, 6%, 7%, 10%. Cerita dia
kebanyakan sistem yang kita ada cantik. Retail trader mempunyai sistem dagangan yang biasanya winning percentage dia cantik. Ya. Masalahnya 80% punya winning percentage, 10 kali trade, 8 kali trade, sekali kena SL, sekali lagi tak ada account. Cerita dia itu tak sustainable. Tak sustainable kepada modal anda, tak sustainable kepada emosi, sebab tu ramai yang tak berani untuk nak depo besar-besar. Tak berani nak letak macam mana akaun, tak berani. Bukannya apa, tak ada perancangan yang saya sebut tadi. Cerita dia macam ni. Apabila kita berdagang ni, it's not about your entry. It's about what you do bila kita dalam drawdown, what you do bila kita tengah profit. Di sinilah something yang dipanggil sebagai model size posisi. Kita tahu berapa jumlah yang kita nak trade. Kebanyakan kita melihat kepada berapa? Kita lihat equity. Equity, yes, salah satu dia. Tetapi yang penting kat situ adalah kepada performance, quality sistem kita. Something yang dipanggil sebagai expectancy. Selain daripada equity yang di sebelah kiri, ia juga melibatkan quality sistem kita daripada sudut expectancy. Maksudnya, kita letak $10 satu entry, secara puratanya sistem kita boleh buat berapa. Benda ni yang kita kena fikirkan. Itu kena sebagai model size posisi. Rekodkanlah dagangan anda. Contohnya, kalau anda swing trader, anda intraday trader, anda position trader, rekodkan setiap entry anda dan lihat satu entry itu risiko dia sebagai 1A. Contoh dia kat sini. Katalah kita trade, kita letakkan satu entry itu $10. I'm not talking about pip, I'm talking about dollar. Berapa amount untuk stop loss dia lah. Jadi letakkan. Katalah $10. Dan kita trade jadi $10 juga. Jadi $20. Itu 1A. Kita rugi, hilang $10. Itu negatif 1A. Rekodkan, kalau ada scalping, anda letak banyak-banyak entry satu hari, kirakan satu hari. Berapa anda scalping? Satu hari, itu 1A anda. Risk reward. Berapa anda, dalam anda trading, anda kena tahu. Masalah ramai dia scalping. Dia letak. Jangan. Rancangkan hari ni aku scalp berapa dolar. Dan lihat yang tadi tu. Yang kita sebut mengenai portfolio tadi kan. Lihat berapa besar. Berapa yang sesuai? Katalah kita ada $60. Satu hari kita ada satu bulan kita ada 20 hari scalping contohnya. Jadi satu hari $60 bahagi dengan 20, $3. Trade $3 satu hari. Scalping lah $3. Trade lah pakai micro account. Boleh. Cerita dia don't aim besar. Trade aim something yang boleh dicapai. Something yang masuk akal lah. Itu dia. Itu yang saya cuba sampaikan. Masuk akal. Buat masuk akal lah. Jangan kata, bolehlah modal besar, bolehlah risk reward. Ini modal kecil. Cerita dia, modal kecil itulah yang kena jaga risk management. Bukannya akaun besar yang risk management tadi. Jadi fikirkan benda. Saya tahu, ramai yang akan sebut, alah, ni modal besar bolehlah, modal kecil. Tak, modal kecil kena buat. Dan selain daripada tu, cerita dia adalah kepada anda tahu performance anda lah prestasi sistem anda pada setiap masa lah. Jadi rekodkan dagangan anda, lihat daripada sudut R multiples tadi, berapa pulangan anda dan letakkan. Contohnya macam ni lah, 8 kali kita entry dalam sistem ni contoh. Ada rugi, ada untung, ada yang cantik, ada yang tak cantik, ada cut loss, ada cut profit. Lihat daripada sudut risiko asal yang diambil. Dan kalau kita bahagikan dengan frequency of entry kat situ, satu entry dalam sistem ni memberikan pulangan 0.9A secara puratanya. Dan kalau kita lihat dia 0.9A ni, kita letak $10, dapat $9 secara puratanya. Jadi bila kita tahu prestasi sistem kita pada setiap masa, kita tahu apa performance dia, kita boleh decide benda ni. Masalahnya bila kita tak tahu prestasi sistem kita. Betul ke tak? Di sinilah kenapa kadang-kadang nak
nak ada disiplin dalam trading tu amat payah. Kita cuma melihat daripada equity kita tanpa mengetahui prestasi sebenar sistem kita. Prestasi sebenar adalah kepada purata, melihat daripada sudut risiko yang diambil. Masalahnya bila kita cuma melihat gain. Kadang-kadang gain tu 1-2 entry yang cantik. Lagi 8 kita cut loss ataupun kita break even. Ataupun kena risk, kena full risk kita. Negatif 1R tadi. Di sinilah kenapa apabila kita mengambil purata dengan melihat yang ni tadi, anda tahu prestasi sistem anda secara purata, secara menyeluruh. Jadi dengan ini, anda tahu bila nak stop pakai sistem tu. Sekiranya ASB lah ada simpan dan dia tidak memberikan pulangan 0% dan kita kena charges, contoh anda tak simpan kat ASB, sama, pastikan anda tahu prestasi sistem dagangan anda, letakkan dia punya grading, dan apabila the moment dia capai 0.1, letakkan dia dalam kita punya demo account. Bukannya teknik tu tak bagus. Bukannya sistem tu tak bagus. Sistem ni benda yang tetap, disiplin. Yang tak bagusnya, market tu dynamic. Turun naik, berubah sifat. Ada bearish, ada bullish market, ada volatile, ada quiet market. Jadi kita ada masanya very volatile market, anda buat apa pun tak jadi, anda buy cantik naik, dia libas balik. Jadi kena ketahui performance sistem anda setiap masa. Jadi kita tahu, kita memantau dia, dan apabila dia sampai negatif 0.1 tadi secara keseluruhannya, kita berhenti pakai dia. Letakkan dia kat tepi. Letakkan kat demo ke jalan. Dia cantik balik, letak. Jadi di situ kita anda trade dengan emosi terjaga tau. Kita tahu trading kita ada loss, ada untung, ada kita cut loss, ada kita cut profit. Tetapi secara hujungnya kita tahu sistem kita ini prestasi dia. Anda tak tiap 5 minit tengok chart. Tak ada dah benda tu. Kita cuma trade price action. Cukup macam ni bentuk dia, aku masuk. Macam ni rupa dia, aku keluar. Kita ikut sistem. Kita tak ada ini habis ni. Tak ada cerita ini habis ni. Loss sekali, kalau anda dapati anda trade, anda loss sekali terus tak ada, ni anda kena buat yang ni. Okey. Ini something yang anda boleh lihatlah, salah satu daripada kaedah dia adalah kepada kaedah bullet trading ni. Bagi siapa yang intraday, swing trade, anda lihatlah benda ni. Pastikan anda tahu jumlah posisi dagangan yang anda nak letakkan dalam satu tempoh. Bagi siapa intraday, satu hari tu berapa kali trade? Katalah satu hari kita enter 5 kali contohnya. Jadi kita punya budget tadi, kita ada $5 untuk satu hari. Satu entry di $1. Okay, $1. Kita bagikan. Untung kita nak tambah posisi, untung kita tambah posisi, ataupun BE kita tambah posisi. Barulah kita buat bullet sistem anda lah. Kita tahu jumlah posisi yang kita nak biasa letak dalam satu bulan ataupun satu hari dagangan. Fikirkan benda ni. Okey, merancang. Jumlah maksimum drawdown, berapa kerugian dia. Kalau kita letakkan cara bullet tadi, kita letak $5, $10, $10 habis, stop. Jangan overtrade. Ini benda-benda yang anda kena fikirkan. Jumlah sasaran dagangan. Ini berapa anda punya gain. Berapa anda. Kena ada lah. Jangan trade dan jangan lawan tabi'i entry anda. Kalau anda intraday lah. News trade lah. News trade tu maksudnya anda ambil volatility pergerakan harga selepas news. Maksudnya lepas news, tutup. Bukannya lepas news anda pergi swing 500 pip. Itu kena fikir. Dan berapakah jumlah concurrent? Maksudnya jumlah posisi dibuka yang dipegang pada satu-satu masa. Kena ada maksimum dia lah. Sebabnya kita nak mengurus. Dah kalau
sampai entry 150 entry ya. Dan katalah anda trade pelbagai security, saham, komoditi, forex, boleh naik gila jadinya. Jadi fikirkan jadi dalam sistem anda kena ada benda-benda macam ni, okey. Ni yang kita ceritakan tadilah. Ya, katalah kita ada equity 10,000 dan kita punya gain objektif untuk sebulan. Kita katalah satu sistem 10% dan kita limitkan risiko kita $500. Maksudnya, dalam akaun kita, dalam portfolio dagangan kita tadi, ada $500 saja. Jangan pergi letak 10,000 kat situ. Kalau 1,000, ada $50 je dalam tu. Sebabnya, bukannya broker tu pergi bayar interest kepada simpanan kita. 500 letak, 9,500 letak tempat lain. Letaklah fixed deposit ke, apa ke yang membuat duit. Letak kat broker, katalah kita kata, saya risk 5% je. 5%. Kenapa letak 10,000? Fikirkan benda ni. Jadi tak perlu. Jadi fikirkan untuk intraday trade, satu bulan tu 20. Maksudnya kita trade $25 satu hari. Katalah kita buka 5 position satu hari, bullet method tadi. Kita trade satu trade $5. Itu saja. Jadi tak perlu letak banyak-banyak. Contoh kalau kat XM, anda boleh ada XMP contohnya. Kumpul XMP anda, NFP baru pakai. Tahun ni kita ada 12 kali NFP. Buy sahaja. Ni signal. Buy sahaja. Pakai XMP. Kalau sekali tu tak kena, kalau dalam 12 kali tu sekali tak kena, tolong mandi bunga. Tu duit free. Jangan pergi compound. XMP, untung keluar. Penggunaan market money. Okey, ni contoh dia. Intraday, katalah kita letak $25 satu hari kan. Kita trade. Dan dia menjadi, katalah dia jadi hari tu $100. Contoh, $100. Dan apa yang kita buat, pindahkan 20% daripada 100 tadi, maksudnya $20, dalam market money account. $80 tadi, letak dalam withdrawal account. Parking kat situ. Bukan terus withdraw. Letak $80 dalam satu account lain. Dekat XM contohnya, anda boleh ada 8 account. Kalau anda dekat ni yang broker yang ada wallet, letak kat wallet anda. Jangan pergi keluar masuk sebab anda rugi kat exchange rate. Fikirkan benda ni. Jangan keluar, lepas tu nak depo lagi, jangan buat benda tu. Sebabnya anda rugi dekat exchange rate. Letakkan parking kat situ. Hujung bulan, anda nilaikan balik portfolio anda. Ataupun kalau anda intraday, hari-hari anda kirakan balik yang slide awal tadi, pasal portfolio tadi. Fikirkan benda ni. Okey? Okey? Sebelum kita ini saja yang saya cuba sampaikan, objektif dan mengenai model saiz posisi, bagaimana anda berfikir secara portfolio instead of compounding account. Compound portfolio dan bagaimana dengan modal yang tak berapa besar, cukup sesuai dengan kita, kita boleh buat daripada sudut something dipanggil notional punya notional account. Kita melihat kepada satu notional value untuk kita mula merancang kita punya fix dan juga kita punya account portfolio trading. Fikirkan benda ni, jangan cuma fikir letak duit forex, letak duit saham. Fikirkan benda-benda ni lah dalam dagangan kita. Okey? Ada soalan? Tak ada okey. Jadi yang kita punya slide ni saya akan letak dalam grup Telegram. Bagi siapa yang tak ada dalam grup Telegram lagi, link saya dah bagi dekat komen tu. Anda boleh lihat dekat situ. Jadi ikut siri pendidikan percuma lah. Benda-benda ni saya masuk dengan lebih mendalam lagi. Ada yang tak ada lagi dalam slide yang XM tu belum ada lagi. Ada yang anda tengok portfolio tu saya belum masukkan lagi. InsyaAllah pada kita punya webinar istimewa saya dengan Helmi nanti
pada awal bulan 3 ni kita ada siri webinar percuma special kepada pelanggan-pelanggan XM. Ikut kita punya siri pendidikan ni, daftar lihat dekat XM punya website. Kita ada webinar saya setiap hari Isnin sampai Khamis. 2 hari ni tak ada bercuti. Tu yang buat kita punya live ni. 2 sesi, 2, 4, 9 sampai jam 11. Setiap hari Rabu tak ada. Bila free. Yap. Sama-sama. Kita juga ada seminar kita pada minggu depan. Saya dan Helmi di KL. Bagi siapa yang free tu datang. Kita juga ada hujung minggu ni. Saya ada kat Penang. Hari Sabtu kita punya kelas dekat XM Educational Center dekat Bayan lepas. Jadi minggu depan kita punya seminar. Lepas tu kat mana. Banyak jugalah pergi kiri kanan. Pergi lihat kita punya webinar ni. Jadi insyaAllah kita bersama lagi dalam saya sekali bila anytime free saya buat macam ni anytime free. Jadi 2 hari ni free saya buatlah malam ni InsyaAllah kita bersama dari masa ke semasa dan semoga apa yang dikongsikan bermanfaat kepada semua. InsyaAllah bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.